Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita terus masuk ke tutorial 29. Tutorial 29 ini khusus untuk fokus bab 6 ya. Tutorial 29. Terima kasih kepada semua anak-anak yang setia terus mengikuti tutorial cikgu. Sudah hampir ke penghujungnya untuk pusingan pertama. So, okay, terus saja beberapa soalan penting yang perlu dia beri perhatian ya untuk bab 6. Yang pertama yang perlu diambil perhatian ialah langkah ke arah penubuhan Malaysia. Anak-anak, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Jelaskan tentang penubuhan Jawatan Kuasa Perunding Perpaduan Kaum. Ringkasnya JPPK. Okey. Terus saja kita lihat sampel skrip. Buka kurungan, JPPK berperanan menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia. Okey, cikgu beri kepada menerangkan konsep. Tujuan dan matlamat, cikgu hanya beri satu. Yang datang dulu ialah tujuan. Okey, seterusnya, rundingan telah diadakan antara Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Cikgu beri kepada rundingan. Okey. Sehingga Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British dari Sarawak, satu markah. Sabah dan Singapura cikgu tak beri. Contoh yang pertama je cikgu beri. JPPK juga mengumpulkan pandangan penduduk, dan menggalakkan kegiatan pembentukan Malaysia. Menggalakkan itu cikgu beri satu. Okey. Jangkaan cikgu soalan ini kalau dipecahkan pun paling tinggi adalah 4 markah saja ya. Okey. Jadi anak-anak boleh dapat daripada markah yang pertama menerangkan tujuan, yang ketiga rundingan, yang keempat Sarawak, yang kelima mengumpulkan, dan yang keenam menggalakkan. Jadi anak-anak boleh mengumpul 6 isi ya. Dan maksimum anak-anak boleh dapat dalam 4 markah. 4 markah garis-garis. Okey, cikgu teruskan ya. Dan untuk B, soalannya berbunyi, jelaskan tentang penubuhan Suruhanjaya Kobot. Suruhanjaya Kobot. Okey. Buka kurungan. Suruhanjaya Kobot berperanan meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia. Jadi, cikgu beri kepada meninjau pendapat. Dan tentang contoh itu cikgu beri kepada satu, rakyat Sarawak saja. Okey. Mereka juga perlu membuat penilaian. Markah untuk penilaian. Buka kurungan dan mengemukakan cadangan kepada pihak British. Mengemukakan satu markah. Suruhanjaya ini juga menerima, salah ejaan di situ ya, kita buang E ni. Suruhanjaya ini juga menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan. Memorandum satu markah. Suruhanjaya ini mengemukakan laporan kepada kerajaan British, mengemukakan satu markah. Okey. Menurut laporan Suruhanjaya ini, 1/3 penduduk Sarawak dan Sabah menyokong tanpa syarat. Tanpa syarat satu markah. 1/3 penduduk menyokong dengan syarat kepentingan mereka harus dilindungi. Kepentingan satu markah. Dan 1/3 lagi ingin kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia. Ingin kemerdekaan satu markah. So, okay, banyak isi di sini. Mungkin juga soalan ni kita boleh jangka 6 markah lah ya. Jadi markah yang anak-anak boleh dapat, yang pertama dari perkataan meninjau, yang kedua rakyat Sarawak, yang ketiga penilaian, yang keempat mengemukakan, yang kelima memorandum, yang keenam mengemukakan laporan, kemudian berapa ni dah? 2, 3, 4, 5, 6.
7 tanpa syarat. 8 kepentingan mereka harus dilindungi. Dan ke-9 kemerdekaan dahulu. Cukup 9 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Banyak juga isinya. Andai kata kita rasa di 6 markah, kita masih markah maksima. Kita teruskan lagi. Yang ini cikgu nak betulkan Ini A, kemudian B, yang ini C lah ya. Okey, minta maaf typing error. Jadi yang ni sudah jatuh D. Okey, soalannya, jelaskan tentang penubuhan jawatan kuasa antara kerajaan atau ringkasnya JAK. Buka kurungan. JAK berperanan menerangkan tentang penubuhan Malaysia. Menerangkan satu markah. JAK telah bermesyuarat satu markah sebanyak 24 kali satu lagi markah. Cikgu beri bagi mewajarkan satu lagi markah kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia. JAK juga membincangkan hak satu markah dan kepentingan satu lagi markah Sarawak dan Sabah. Banyak Okey, katakan soalan sebegini, katakanlah ditakdirkan 4 markah untuk soalan ini kan. Mungkin juga struktur. Jadi anak-anak boleh dapat berapa? Yang pertama, menerangkan. Yang kedua, bermesyuarat. Yang ketiga, 24. Yang kelima, mewajarkan kemasukan. Yang keenam, membincangkan. Yang ketujuh, kepentingan. Kemudian untuk soalan D, soalan yang terakhir ya. Ada lagi 2 lagi ya. D dan E. Untuk D, soalannya berkaitan dengan PBB ya. Cikgu bacakan dulu soalannya. Mengapakah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB diperlukan ke arah penubuhan Malaysia? Mengapa? Apa alasan dia diperlukan PBB ni? Yang pertama, buka kurungan. PBB diperlukan ke arah penubuhan Malaysia kerana berlaku tentangan. Tentangan satu markah dari Indonesia dan Filipina yang menyulitkan pembentukan Malaysia. Menyulitkan pun cikgu nak beri Itu pentingnya untuk kita bila menjawab soalan, kita perlu menguraikan juga ya. PBB juga diperlukan apabila Tanah Melayu Indonesia Filipina bersetuju mencari jalan penyelesaian dengan bantuan PBB. Perwakilan PBB iaitu United Nations Malaysia Mission UNMM berperanan meninjau itu keperluan PBB kerana mereka nak meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah. Dan tinjauan itu mereka mendapati majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai Malaysia. Majoriti rakyat Sarawak dan Sabah telah mengubah fikiran satu markah. Mereka berbanding dengan keputusan Suruhanjaya Kobot. Anak-anak ingat balik untuk Suruhanjaya Kobot ada 1/3 pertama, kedua, ketiga. Dan keadaan ini berbeza apabila PBB datang, mereka terus 100% telah mengubah fikiran untuk menyertai Malaysia. Anda kata 6 markah, berapa anak-anak boleh dapat? Kita tasmik semula, cuba ingat. Tasmik itu hafal. Daripada perkataan tentangan, 1, menyulitkan, 2. Kemudian yang ketiga, bersetuju mencari jalan penyelesaian. Yang keempat apa? Meninjau. Yang kelima, bersetuju. Yang keenam, mengubah fikiran. Kalau 6 cukup-cukup. Tak apalah. Terlanjur kita tulis dah cukup-cukup, memanglah cukup-cukup. Organ pun kita dah bersedia. Mungkin juga 4 rasanya. Jangan bimbanglah anak-anak semua tak cantik, cikgu betulkan. 6 garis. Kita teruskan untuk soalan E. Selepas ni kita dah bagi bab 7. Untuk soalan ini jelaskan isi kandungan perjanjian
Malaysia 1963. Okey, buka kurungan. Perjanjian Malaysia 1963 menyatakan semua urusan hal ehwal luar adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Hal ehwal luar. Agama Islam pula merupakan agama persekutuan kecuali negeri Sarawak dan Sabah. Cikgu ingin pecah dua ya. Okey, yang pertama tu kandungan agama Islam merupakan agama persekutuan. Itu satu isi. Kecuali negeri Sarawak, maknanya selain kalau di tanah Melayu agama Islam, agama persekutuan. Tetapi ada kekecualian dari Sabah dan Sarawak. Cikgu beri satu saja dulu untuk Sarawak yang datang dulu. Okey. Sementara agama lain bebas diamalkan untuk agama lain. Kemudian bahasa Melayu. Bahasa Melayu pula merupakan bahasa kebangsaan. Sarawak dan Sabah diberikan kuasa mengawal immigration saya beri. Perkhidmatan awam pun cikgu nak beri. Satu lagi markah. Dari segi kerusi parlimen, Sarawak telah mendapat 24 kerusi. Ini semua lain-lain kerusi Okey, memang isi secara bersamaan cikgu nak beri. Sabah 16 kerusi, 16. Singapura 15 kerusi. Okey. Dan akhir sekali, rakyat Bumi Putra di Sarawak dan Sabah mendapat taraf yang sama. Taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu. Sebagaimana yang atas kita jangka mungkin juga kita boleh dapat 6 markah. Mungkin soalan esei boleh, soalan struktur pun boleh. Jadi markah yang anak-anak boleh dapat daripada soalan ini. Yang pertama, hal ehwal luar. Yang kedua, agama Islam. Yang ketiga, kecuali negeri Sarawak dan Sabah. Yang keempat, agama lain. Yang kelima, bahasa Melayu. 6 immigration. 7 perkhidmatan awam. 8 24. 9 16. 20 15. Dan taraf yang sama. Taraf yang sama 21. Weh, banyak ya. Kita kira balik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oh, cikgu. Betul kiraan tu 11 Okey, cuma yang ni kena tak perlu runsing lah Jika 11 agak banyak ya. Okey. Cikgu nak kira lagi lah. Banyak pula terkejut cikgu. So begitulah keadaannya Bukan markah diberi kerana ayat, tetapi markah diberi kerana kita mempunyai kata kunci yang tepat. Okey. Sekali lagi saya sebutkan, 1 untuk luar, luar, 2 agama Islam, 3 Sarawak, 4 agama lain, 5 bahasa Melayu, 6 immigration, 7 perkhidmatan awam, 8 24, 9 16, 10 15 dan 11 taraf yang sama. Jadi 11 maksima. Katakanlah 6 markah. Okey, memang ada baki di situ. Okey, jadi kita semak semula lah berdasarkan note yang kita ada. Apa yang perlu kita ketahui berkaitan dengan penubuhan Malaysia ini? Yang pertama, okey, berkaitan dengan JPPK. Okey, cikgu tak nak ulang semula lah ya. Okey, kemudian yang kedua, Suruhanjaya Kobot. Next, yang ketiga, jadi anak-anak boleh lihat semula lah bahan ini. Ya. Yang ketiga, JAK je. Okey. Kemudian yang keempat, sebab PBB. Ya. Sebab PBB diperlukan. Ya. Dalam kes ini sekali lagi cikgu ingin tegaskan, apabila ada bantahan Sarawak, bantahan Indonesia dan Filipina telah menyebabkan semua perkara ini dibawa ke PBB. Walaupun tidak memberi kesan apa-apa, akhirnya negara Malaysia ditubuhkan lewat sedikit. Jangkaan awal sepatutnya boleh dibuat pada 31 Ogos, tetapi teranjak pada 16 September. Okey.
Dan akhir sekali tentang perjanjian 1963, kandungannya perlu diketahui lah untuk anak-anak. Elok juga jika anak-anak boleh bersedia untuk membandingkan kandungan PTM atau Persekutuan Tanah Melayu 1948, kemudian kandungan Persekutuan Tanah Melayu 1957, dan akhir sekali kandungan Persekutuan Malaysia 1963. Okay, insyaAllah kita di masa-masa yang lain, mungkin pusing-pusing seterusnya, kita boleh bincangkan tentang perkara ini. Itu saja, terima kasih semua. Kuatkan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.